Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada semua sahabat-sahabat, brother-brother, sister-sister, Edionko semua. Alright, so hari ni kita kembali dengan content One Piece, which is hari ni kita nak buat review chapter, which is chapter yang paling latest, iaitu chapter yang ke 1074 yang bertajuk Mark 3. Nampaklah kita dah lama sangat tak buat chapter review semua, so maybe ada kelainan semua. Tapi aku harap korang semua setia support kita orang dengan subscribe kita orang channel, dan jangan lupa juga untuk tekan bell notification supaya korang boleh dapat video kita orang setiap kali kita orang upload. Dan jangan lupa juga untuk like and share our video, so korang tak akan terlepas dengan semua video yang kita orang akan publish pada masa akan datang. Alright, so tanpa kita melengahkan masa lagi, mari kita mulakan kita punya chapter review yang ke 1074. Let's go. So the first thing aku rasa kita perlu fokus dalam chapter kali ini, which is the first situation yang telah berlaku. Kita diperkenalkan dengan the new pacifista yang dikenali sebagai Mark 3, which is nampak lebih advance lah. Macam ada kuasa dengan bubble shieldnya tu, sebab dia berlainan dengan pacifista sebelum ni. Macam pacifista sebelum ni, dia ada kelebihan yang diambil daripada kemampuan Kizaru, tapi kali ni dia ada kuasa yang lain. So kita tak tahulah, tapi memang secara obviousnya kita tahulah bahawa the new pacifista telah pun didevelopkan ataupun telah dihasilkan oleh Vegapunk sendiri. Dan apa yang berlaku dekat sini adalah semua pacifista ni bukannya tolong government, bukannya tolong Cypherpol yang ada kat situ, tapi dia orang telah menyerang Cypherpol yang ada kat situ. Dan rupa-rupanya semua pacifista ini telah pun diarahkan sendiri oleh Sentomaru untuk menyerang semua Cypherpol dan juga siapa-siapa pun world government yang cuba datang untuk menghalang laluan Vegapunk dan juga Mugiwara Crew ni lah. Sebab dia sendiri telah berpendirian dan membuat keputusan untuk rebel terhadap world government, which is dia nak pastikan bahawa Mugiwara punya crew dan juga Vegapunk punya kumpulan ini boleh lepas, boleh lari daripada Egghead, daripada ditahan oleh mana-mana kumpulan world government sekalipun. Dan kat sini kita boleh tengoklah Sentomaru telah mengarahkan seluruh 50 pacifista yang baru tu, yang latest tu, untuk mempertahankan kumpulan Mugiwara dan juga Vegapunk punya grup ni. Aku cakap gila. Dah lah dengan diorang dah ada kumpulan Vegapunk atas kapal, lepas tu dengan Stasi punya klon tu dah ada atas kapal diorang. Sekarang ni Sentomaru pula bagi lagi backup dekat diorang untuk pastikan bahawa tak ada satu kumpulan world government boleh halang perjalanan Mugiwara Crew ni dengan Vegapunk punya group. So overpower dah aku rasa buat masa ni kumpulan Luffy ni dah. And then the second part yang aku rasa paling best sekali dalam this chapter adalah kita boleh melihatkan satu panel yang begitu sesak, yang begitu banyak sekali makhluk-makhluk dalam ni, which is this panel lah, which is kita boleh tengok seluruh kumpulan Mugiwara dengan adanya Rob Lucci and Kaku kat situ, dengan seluruh Vegapunk punya group pun ada dekat situ. Gila punya sesak. Macam benda dah berlaku kan, dengan Sanji-nya tak boleh tengok siapa aku tak ingat lah nama salah satu kru, salah satu grup Vegapunk tu. Kemudian dengan Luffy-nya tengah berehat, tengah cuba untuk regain balik stamina dia, kita boleh tengok. Lepas tu Nami pun duk sepak-sepak Rob Lucci. Aku tak boleh lah dengan panel ni, sumpah best gila panel ni. Dan ada benda yang pelik sebenarnya dekat panel ni, sebab Lilith tak ada dalam panel ni. Aku tak pastilah mata aku tak betul ke atau mata aku tak begitu cekap ke, tapi memang tak nampak kelibat Lilith dalam panel ni. Adakah ada sebarang pembelotan yang bakal berlaku? Tak apa, kita akan proceed dengan the next kita punya point. The next thing yang aku rasa kita memang perlu bagi fokus sepenuhnya kepada chapter kali ni. Hey, focus on me. Focus on me. Ini adalah seperti mana yang diberitahu sendiri oleh Shaka. Shaka memberitahu diorang ada dua problem sekarang ni. Diorang tak ada Stella. Stella ni diorang adalah gelaran kepada the real Vegapunk lah. Vegapunk dengan kepala ada apple tu kan. So satu problem ni adalah Vegapunk hilang, tak tahu kat mana, sebab tak dapat dikesan dengan menggunakan CCTV pun. The second problem adalah Frontier Dome ada problem, macam ada something yang berlaku lah dekat Frontier Dome, dan diorang cuba untuk fix problem ni. Dan masalahnya sekarang ni diorang tak boleh keluar daripada Frontier Dome ataupun lab diorang tu, disebabkan kalau diorang keluar tanpa kehadiran Stella, iaitu Vegapunk yang sebenar lah, so diorang akan diserang dengan seluruh trap, iaitu diorang akan terbakar dengan laser-laser yang dah dipasang kat situ. So maksudnya nak tak nak sekarang ni diorang kena pastikan diorang dapat cari Vegapunk
dan bawa dia naik atas kapal, dan baru diorang boleh keluar daripada Frontier Dome tu. Ni dah satu problem dah. Apa yang berlaku sebenarnya ni pun kita tak pasti sebenarnya mana Vegapunk sedang berada sebenarnya. Adakah ada orang-orang yang cuba untuk hack sebenarnya di sistem? Teori-teori. The next thing is this panel lah, which is kita dapat tahu bahawa semua kumpulan Mugiwara dan Luffy dan juga kumpulan-kumpulan Vegapunk yang lain, termasuklah Stasi pun, diorang decide akhirnya diorang nak berpecah untuk cari Stella, the real Vegapunk. Sambil di situ kita boleh tengok juga dekat panel ni bahawa Zoro cuba untuk ikut diorang, tetapi dihalang oleh kebanyakan Mugiwara lah. Lagi-lagi Sanji lah, diorang tak bagi sebenarnya Zoro, sebab risau kalau Zoro ikut, even kalau ikut mana-mana kumpulan Mugiwara sekalipun, dia confirm akan sesat punya. So diorang pastikan bahawa Zoro tak gerak di situ dan duduk kat situ untuk jaga Rob Lucci dan juga Kaku bersama-sama dengan Luffy. Luffy dah tak larat dah. Luffy dia kata dia berlari-lari pun dia dah habis stamina dah. Masalah tu lah Luffy ni, stamina tak cukup kuat. Tapi this panel really badass bagi aku. Dengan dua orang kru paling terkuat dalam kumpulan Mugiwara sedang menjaga these two world government punya orang yang boleh dikatakan paling kuat jugalah sebenarnya. Dan aku rasa ini adalah salah satu perkara yang sangat-sangat memalukan lah untuk semua orang yang memikirkan bahawa Rob Lucci telah pun setanding dengan Monkey D. Luffy katanya lah. Dan ini adalah salah satu part yang aku rasa paling sedih dan tragis lah. Sebab Bonnie kan sebelum ni kan dia masuk dalam bubble Kuma tersebut yang ditegah sebenarnya oleh Vegapunk supaya dia jangan masuk pun kat situ. Dan apa yang dia nampak adalah salah satu perkara yang sangat-sangat tragik, which is dia nampak masa lampau Bartholomew Kuma itu sendiri, which is ayah dia. Dia nampak Bartholomew Kuma ni telah pun dicari oleh certain orang dan mereka memaksa Bartholomew Kuma untuk balik, dan dia telah pun dipukul dan diseksa untuk pastikan yang Bartholomew Kuma ni balik. Tak tahulah kat mana, tapi aku yakin lah sebenarnya diorang minta Bartholomew Kuma ni untuk serahkan diri kepada Tenryubito, sebab kita nampak macam ada bayang-bayang Tenryubito dekat sini kan. So dia telah diseksa dengan sangat-sangat teruk lah, dan Bonnie tak tahan sampai dia keluar daripada bubble tu, and sedih lah sebab dia dapat tengok sendiri apa yang berlaku kepada ayah dia, dan dia rasa dia sangat bertanggungjawab untuk tahu sendiri apa masa lampau ayah dia ni sampaikan Vegapunk ni decide untuk tukar ayah dia ni jadi cyborg. Kau apa teori korang sebenarnya? Apa yang berlaku pada Kuma ni? Kenapa Tenryubito nak dia ni sangat? Dan apa sebenarnya alasan yang valid daripada Vegapunk untuk tukarkan si Bartholomew Kuma ni menjadi cyborg? Sampailah lah ni. Second last thing yang aku rasa agak terkejut dengan panel ni, walaupun panel sikit je tapi aku rasa cukup terkejut. Pythagoras on the way tengah cari Vegapunk, tengah cari Stella, and tiba-tiba dia macam dengar something kat belakang and dia meletup. Kau nampak tak? Benda ni banyak correlation tau. Dari tadi Lilith hilang, kemudian Vegapunk pun hilang juga, dan sekarang ni Pythagoras meletup secara tiba-tiba. Adakah dia telah diserang, ataupun sebenarnya ada something yang berlaku dekat Egghead ni? Aku tak pastilah, nak buat teori pun susah sebenarnya. Adakah Vegapunk sebenarnya yang mengkhianat, ataupun Lilith yang one of the group dalam one of the clone yang dihasilkan oleh Vegapunk tu sendiri telah pun berevolusi dan menentang sendiri Vegapunk dan belot kepada Vegapunk sendiri dan menyebelahi world government. Banyak benda dalam kepala otak aku sekarang ni. Chapter ni terlalu padat. Sabar. Kita ada last part yang kita akan borak sebenarnya, dan ini sangat-sangat mengejutkan seluruh fans One Piece sebenarnya. And apa benda yang sangat-sangat mengejutkan tu? Okay, after Reverie berlaku, kita tahu bahawa kehilangan Vivi, kematian Cobra, dan hari ni chapter kali ni telah menunjukkan bahawa Vivi masih lagi hidup, dan bukan saja dia melarikan diri berseorangan, dia sedang bersama dengan Wapol. Wapol kenapa dengan Wapol? Aku macam kalau dengan Sabo okey lagi lah, tapi sebenarnya Sabo pun seorang-seorang, tapi kali ni dengan Wapol dan dengan Morgan. Kenapa Morgan selamatkan dua orang ni? Okey, itu kita tolak ke tepi dulu. Kita tengok dekat panel ni bahawa Morgan telah mendapat tahu bahawa Vegapunk cuba untuk rebel world government sebenarnya. Oh, pandai Morgan ni. Morgan is one of the best character lah dalam One Piece juga sebenarnya. Dia mampu memutarbelitkan info, dan dia juga mampu menterbalikkan keadaan seluruh dunia untuk orang percaya ini, orang percaya itu. Kau tengok, hanya disebabkan headline yang dia buat sebelum ni, dia telah menggusarkan seluruh warga dan juga penduduk-penduduk Alabasta, dan dia telah mengkucak-kacirkanlah seluruh dunia One Piece sebenarnya
hanya dengan membuat headline clickbait. Dia buat clickbait bos, dia buat clickbait dekat dia punya surat khabar. Gila kan Morgan ni. Dan dekat sini juga kita boleh tengok yang Vivi sebenarnya memang tak percayalah bahawa Luffy buat semua tu kan. Dan kali ni Morgan decide untuk buat headline bahawa Luffy colek Vegapunk daripada Egghead. Fitnah bos, dia fitnah Luffy. Tapi dia kata inilah salah satu cara dia. Ini adalah entertainment kan. Newspaper is an entertainment, dia kata. So dengan menulis this kind of headline, so ramai orang akan tertarik dengan dia punya surat khabar dan confirm lah orang akan beli. Dia business kot. Dan kita boleh tengok lah Wapol dekat sini tengah gila punya takutlah mana tahu ada transponder daripada world government ke, duduk je lah mana-mana diorang duduk tu kan, manalah tahu kan. So itulah dia pengakhiran chapter. Bagi aku sangat-sangat terkejut lah dengan this panel sebenarnya. Sebab selama ni apa yang aku fikirkan adalah Vivi dia lari seorang-seorang tau, dia lari seorang diri, macam yelah stranded seorang-seorang kan sebab bapak mati. Tapi dekat sini, dekat panel ni ada satu benda yang aku muskil. Kenapa Vivi dia macam tak meratap sangat tau? Sebab confirm lah dia dah baca apa yang ditulis oleh Morgan sebelum ni, which is Cobra mati. Tapi nampak macam dia tak ada emosi. Betul ke Cobra mati? Ataupun yelah sebab Morgan ada mention dekat sini bahawa dia semalam dah menangis dah gila-gila, dan mungkin dah dia dah regain dia punya emotion sekarang ni. Tapi masih lagi pelik sebab takkanlah kau sehari je kau nangis dan kau tak risau langsung dengan keadaan bapak kau kan. Bapak kau mati kot. Bapak kau mati kot. So aku macam ada banyak benda aku muskil kali ni lah. Dengan pembelotan, kemungkinan ada pembelot dalam kumpulan Vegapunk. Dekat Egghead tu maybe ada pembelot. Dan sekarang ni Vivi pula macam tak ada emotion. So banyak benda lah bagi aku sebenarnya yang sangat-sangat memuskilkan kepala otak aku. Dan tak ada break next week guys. Tak ada break. Sangat-sangat best bila orang kata tak ada, bila Oda kata tak ada break. Kita rasa sangat-sangat bersyukur. And thank you Oda. Alright, so itu saja daripada channel kita orang di Yonko pada kali ini. So macam mana guys? Teruja gila kan dengan chapter kali ni? Banyak sangat information, banyak sangat benda yang berlaku. Ada plot twist satu dekat chapter kali ni. Gila. Sangat-sangat. Alright guys, sampai situ saja video kita untuk kali ini. So guys, apa pendapat korang tentang chapter kali ni? Korang boleh sertakan pendapat korang dekat komen kat bawah. Nanti aku akan reply. Mana tahu kan, kita boleh berkongsi pandangan kita, berkongsi teori kita dekat channel aku. So guys, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan bell notification supaya korang boleh dapat video daripada channel Dionko every time kita orang publish video. Dan jangan lupa juga untuk like and share our channel supaya channel kita orang akan lebih berkembang pada satu hari nanti, insyaAllah. So thank you guys kepada korang yang terus support channel kita orang sampai ke hari ini. And see you guys in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wacau lo.